Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif bin Baharom, merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2023, keluaran 2028. Sebelum saya memulakan penceritaan saya di dalam video ini, saya ingin berterima kasih kepada Puan Zawiyah binti Baharom kerana telah membimbing saya dalam membuat tugasan ini. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang konsep, fungsi dan saya juga akan memanifestasikan akal budi puisi tradisional, iaitu syair, pantun, gurindam dan sloka. Perkara pertama yang akan saya terangkan dalam video ini ialah konsep kesastraan Melayu. Konsep kesastraan Melayu ialah hasil dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu yang disampaikan melalui bahasa. Istilah kesastraan dan dari bahasa Sanskrit iaitu sastra. Sas bermaksud mengarah atau mengajar, manakala tra pula bermaksud alat, dan apabila sas dan tra digabungkan, ia boleh menjadi maksud sastra ialah alat untuk mengajar. Menurut Kamus Dewan pula, kesastraan ialah hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa dan puisi yang mempunyai ciri-ciri istimewa. Oleh itu, kesastraan Melayu adalah hasil karya yang mengandungi kata-kata yang indah, mesej-mesej yang tersirat serta menggambarkan kehidupan individu atau masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis, bentuk dan ciri kesastraan Melayu. Kesastraan Melayu boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu puisi dan prosa. Baiklah, kita pergi ke puisi dahulu. Di dalam puisi terbahagi kepada dua jenis juga, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Di dalam puisi tradisional terdapat pantun, sloka, syair dan gurindam. Manakala di dalam puisi moden pula hanya ada satu sahaja, iaitu sajak. Seterusnya prosa. Prosa ini juga terdapat dua jenis di dalamnya, iaitu prosa tradisional dan prosa moden. Prosa tradisional pula terbahagi kepada dua, iaitu sastra rakyat secara lisan dari mulut ke mulut, seperti cerita berbentuk mitos, legenda dan cerita rakyat. Manakala sastra istana secara lisan bertulis oleh pengarang istana. Bagi prosa moden pula adalah seperti cerpen, novel dan drama. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fungsi kesastraan Melayu. Fungsi kesastraan Melayu terbahagi kepada 4 perkara, iaitu hiburan, pendidikan, dakwah dan juga kritikan sosial. Bagi hiburan, ia akan membelai emosi pembaca dan mengungkap keindahan kata-kata di dalam puisi tersebut. Ia juga mempunyai irama dan rentak yang tersusun. Di dalam fungsi hiburan ini juga, ia boleh datang dalam keadaan yang lucu. Seterusnya, pendidikan. Pendidikan di dalam fungsi sastra ini ialah sebagai pengajaran, sebagai nasihat dan sebagai pesanan atau alat memberi kesedaran kepada masyarakat. Seterusnya, fungsi yang ketiga iaitu dakwah. Dakwah ini adalah untuk menyampaikan mesej berbuat baik serta mengamalkan syariat Islam. Ia juga untuk menghindari perkara-perkara yang mungkar yang dilarang di dalam agama Islam. Seterusnya, kritikan sosial yang merupakan fungsi terakhir dalam sastra Melayu. Kritikan sosial ialah sastra sebagai rakaman kehidupan daripada pelbagai dimensi. Sastra merakamkan sesuatu yang terjadi dalam realiti kehidupan manusia. Ia juga berfungsi sebagai mempengaruhi tindakan tata susila dengan tujuan menegur, mengkritik dan menyampaikan mesej. Seterusnya, kita pergi kepada manifestasi akal budi puisi tradisional. Puisi tradisional yang pertama ialah pantun. Pantun yang saya pilih berbunyi seperti ini. Pergi ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian.
carilah guru tempat belajar supaya jangan sesal kemudian. Pantun tersebut menerangkan tentang kita perlulah mencari guru yang betul terlebih dahulu jika ingin menuntut sesuatu ilmu, agar kita tidak menyesal di kemudian hari dengan ilmu kita yang sedikit. Hal ini bertepatan dengan adab menuntut ilmu, iaitu berguru sebelum belajar. Menimba ilmu pastinya perlu berguru. Ilmu yang diajar tanpa guru boleh menyebabkan kesesatan bagi diri kita sendiri dan orang lain dalam memahami ilmu tersebut. Jika kita sombong dan tidak mahu berguru, maka kita akan menyesal di kemudian hari kerana kesombongan diri kita dalam menuntut ilmu. Seterusnya, saya akan pergi kepada puisi tradisional yang kedua. Puisi tradisional yang kedua ialah syair. Syair yang saya pilih bertajuk Buat Anak Anda Tersayang. Saya akan mendendangkan sebahagian daripada syair tersebut. Wahai anak anda, dengarlah madah, baikkan laku, elokkan tingkah, banyakkan kerja yang berfaedah, supaya hidupmu beroleh berkah. Baiklah, berdasarkan syair tersebut, penyair ingin menasihati anaknya yang dia sayangi supaya melakukan perkara yang berfaedah, supaya hidupnya menjadi lebih berkah. Selain itu, penyair juga menasihati anaknya agar berpegang pada janji dan mengotorkan janjinya. Dan penyair menyuruh anaknya menjauhi perbuatan khianat. Seterusnya, penyair juga menasihati anaknya supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan menghormati ibu bapa, supaya kehidupannya mendapat berkah di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, penyair menasihati anaknya supaya jauhi sifat hasad dengki dan buatlah sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh, kerana ia merupakan bekalan hidup dan mati. Seterusnya, kita pergi kepada puisi tradisional yang ketiga, iaitu sloka. Sloka yang saya pilih ialah sloka Pak Pandir. Saya akan mendendangkan sedikit daripada sloka ini. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijunjung, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Baiklah, tujuan sloka ini dikarang adalah untuk berhibur dan berjenaka, tapi di dalamnya terselit sedikit unsur sindiran. Pak Pandir mewakili sikap masyarakat Melayu yang dikatakan mempunyai sikap-sikap negatif. Sikap negatif tersebut dijadikan senda gurau dan sindiran dalam sloka. Watak Pak Pandir telah dijadikan sebagai watak yang mewakili sikap negatif orang Melayu tersebut. Pak Pandir juga dikatakan sering bernasib tidak baik. Seterusnya, sikap negatif seperti sikap mengutamakan orang lain perlu ditinggalkan kerana ia merugikan diri dan keluarga terdekat. Akhir sekali, keluarga terdekat perlu diutamakan dahulu berbanding orang luar yang tidak mempunyai sebarang pertalian darah. Seterusnya, kita akan pergi kepada puisi tradisional yang terakhir, iaitu Gurindam. Gurindam yang saya pilih ialah Gurindam 12 pasal ke-10. Saya akan membaca sedikit daripada Gurindam tersebut. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Di dalam Gurindam pasal ke-10 tersebut menerangkan bahawa sebagai anak kita perlulah menghormati ibu bapa dan janganlah durhaka kepada mereka agar kemurkaan Allah tidak menimpa diri kita. Seterusnya, sebagai ibu bapa pula, kita perlulah peka dalam menjaga anak-anak agar anak itu dapat membanggakan kita di kemudian hari. Seterusnya, sebagai suami, kita perlulah adil dan tidak berat sebelah terhadap isteri-isteri kita supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Baiklah,
Sampai di sini sahaja penerangan saya yang saya dapat sampaikan di dalam video ini. Seterusnya, kesimpulan yang saya dapat simpulkan ialah sastra merupakan wadah pembentukan masyarakat cendekiawan Melayu yang berestetika. Keunggulan dan kemegahan kebudayaan dan kesastraan Melayu mencerminkan kreativiti dan gaya hidup masyarakat Melayu. Jadi, masyarakat Melayu disarankan agar terus menjaga dan memelihara warisan kebudayaan dan kesastraan Melayu agar warisan Melayu tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.